Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, bertemu kita lagi dalam kelas sejarah tingkatan 1. Okey, cikgu harap semua murid dah bersedia untuk kita belajar pada hari ini. Hari ini 8 November 2021 bersamaan dengan hari Isnin. Okey, cikgu harap semua murid dah bangun, dah sarapan dan bersedia untuk kita belajar. Okey, tajuk kita hari ini ialah sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina, iaitu topik yang terakhir dalam bab 8 dan topik yang terakhir di tingkatan 1. Cikgu harap kamu dapat beri tumpuan dan perhatian sepenuhnya berkaitan dengan tajuk ini. Dan cikgu nak kamu faham apa dia sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Apakah dia seni bina? Jadi benda-benda ini yang perlu kamu beri tumpuan dan faham sebelum kita melaksanakan aktiviti-aktiviti lain. Dan cikgu harap semua murid dah bersedia, dah bangun, dah sarapan dan dah set minda untuk kita belajar pada hari ini. Okey, mari kita belajar bersama-sama dan cikgu nak kamu beri perhatian sepenuhnya apa yang diterangkan ini. Okey, jom kita belajar. Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Hari ini, cikgu masih menyambung perkongsian berkaitan dengan sejarah tingkatan 1, bab 8, Tamadun Islam dan sumbangannya. Terdapat 5 subtajuk dalam bab 8, tetapi hari ini cikgu akan kongsi berkaitan dengan tajuk 8.5, sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Mengikut DSKP, tajuk 4.3.5 meminta pelajar menganalisis sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Cikgu mengharapkan pada akhir perkongsian ini, pelajar dapat memahami objektif pengajaran. Pertama, pelajar menerangkan maksud seni bina. Kedua, pelajar menerangkan ciri-ciri seni bina Islam. Maksud seni bina. Seni bina merujuk kepada bidang seni untuk mendirikan bangunan, reka bentuk dan reka letak yang dibina oleh manusia. Seni bina ini merujuk kepada bangunan Islam yang boleh dilihat pada sebuah masjid. Seni bina Islam bermula dengan pembinaan Masjid Quba, di mana ianya berfungsi sebagai tempat beribadat dan untuk menyampaikan segala maklumat. Terdapat 5 ciri-ciri seni bina Islam. Yang pertama, seni bina Islam mempunyai ruang cahaya yang cukup dan terang untuk keselesaan beribadat di dalam masjid. Kedua, mempunyai ruang pemisah di antara golongan lelaki dan golongan perempuan. Ketiga, reka bentuk ruang mestilah sesuai dengan iklim setempat. Keempat, binaan seni bina mestilah kukuh, selamat dan tahan lama. Dan yang terakhir, yang kelima, terdapat luahan perasaan yang hening dan aman dalam seni bina Islam. Seterusnya, kita lihat contoh reka bentuk seni bina masjid. Untuk makluman semua pelajar, terdapat beberapa reka bentuk dalam seni bina masjid, antaranya pembinaan menara, mihrab dan mimbar. Menara merujuk kepada tempat untuk memastikan laungan azan didengari dari jarak yang jauh. Manakala mihrab adalah penanda arah kiblat dalam
sesuatu masjid. Seterusnya, mimbar pula merupakan tempat imam membaca khutbah. Selain daripada itu, terdapat juga contoh reka bentuk seni bina masjid yang menggalakkan perhiasan yang indah, bentuk bangunan yang indah, kubah yang menarik, arca yang mempersonakan, dan senikat serta ukiran yang menakjubkan merupakan sebahagian daripada reka bentuk seni bina masjid. Terdapat juga seni bina masjid yang dihiasi dengan kaca yang bertatah batu permata, memperlihatkan keunikan seni bina Islam. Antara contoh-contoh masjid yang boleh kita lihat seperti Masjid Putra, Masjid Al-Nabawi dan Masjid Kristal. Termasuklah juga masjid-masjid lain yang terdapat di negara kita. Seterusnya, terdapat juga contoh reka bentuk seni bina masjid yang menghasilkan keunikan reka bentuknya, iaitu reka bentuk pintunya berbentuk melengkung yang melambangkan perasaan hormat ketika masuk ke masjid. Terdapat juga aspek penggunaan air dan cahaya yang memberi kesan positif dari segi penampilan ruang di dalam masjid. Seterusnya, menjadikan masjid ialah kawasan yang begitu unik reka bentuknya untuk memberi keselesaan kepada umat Islam untuk beribadat. Manakala contoh reka bentuk seterusnya ialah mempunyai elemen estetika. Binaan masjid juga mempunyai ukiran Arabis, motif kaligrafi, geometri dan cakrawala untuk memberi keselesaan dan ketenangan kepada penghuni masjid. Antara contohnya ialah Masjid Abu Dhabi dan Masjid Al-Nabawi. Arabis merupakan corak hiasan pada catan, ukiran kayu dan motif tumbuh-tumbuhan, geometri dan awan larat. Manakala cakrawala merupakan corak bintang, bulan dan matahari. Seterusnya, kaligrafi merupakan seni tulisan kekat. Terdapat juga reka bentuk yang mengambil kira berkaitan dengan iklim setempat. Reka bentuk masjid disesuaikan dengan faktor geografi dalam aspek bentuk muka bumi, cuaca, keadaan angin dan suhu. Selain itu, terdapat banyak tingkap pada sesebuah masjid untuk memberi penyejukan dan pengudaraan yang baik di dalam masjid. Reka bentuk masjid juga mengambil kira dengan budaya setempat. Terdapat reka bentuk yang mengikut kesesuaian budaya dan seni bina tempatan. Contohnya, masjid di China yang mengambil inspirasi rumah tradisional, kuil dan istana, iaitu Masjid Huangshengxi di Guangzhou, China. Seterusnya, terdapat juga penggunaan kubah sebagai struktur utama bumbung masjid. Contohnya Masjid Sultan Ahmed
mempunyai ruang solat utama yang dilitupi kubah setengah lingkaran dan mempunyai banyak menara di sisi masjid. Fungsinya adalah untuk keselamatan di kawasan masjid. Penyesuaian seni bina dengan budaya setempat juga dapat dilihat melalui binaan pintu gerbang yang besar berfungsi sebagai pintu masuk utama. Contohnya, Masjid Moti di India yang menggunakan bumbung berbentuk bawang dan lengkung yang menirus. Itulah antara beberapa contoh seni bina dalam bangunan masjid yang mengambil kira pelbagai perkara dan ciri-ciri seni bina Islam. Secara rumusannya, sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina dapat dibuktikan melalui ciri-ciri seni bina yang unik dengan fungsinya yang pelbagai. Sehingga kini, seni bina menjadi simbol kegemilangan tamadun Islam untuk dihayati oleh generasi seterusnya. Setakat itu saja perkongsian daripada cikgu untuk semua pelajar berkaitan dengan bab 8. Okey. Cikgu harap kamu dah memahami berkaitan dengan tajuk yang telah dibincangkan tadi. Okey, cikgu harap kamu faham. Okey, bagi mengukuhkan lagi pemahaman, cikgu akan menerangkan lagi sekali berkaitan dengan sumbangan tamadun Islam dalam aspek seni bina. Okey, cikgu harap kamu beri perhatian ya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kali ini kita berada topik yang terakhir dalam bab 8 iaitu 8.5 sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. So, sebelum saya start, semua pelajar boleh bukalah buku teks masing-masing pada muka surat 182 sehingga muka surat 185. Right? So, kita start sekarang lah, ya. Okey, sebelum saya nak bagi tahu tentang sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina ni, kita lihat dulu apakah maksud seni bina. Ya. So, seni bina ni bermaksud bidang seni untuk mendirikan bangunan, kemudian reka bentuk dan juga reka letak, ya, yang dibina oleh manusia. Bermakna apa saja seni yang mendirikan bangunan, apa sahaja reka bentuk dan juga reka letak, itu mestilah dibina oleh manusia lah. Okey, dan itu dinamakan sebagai seni bina. Tapi kalau kita nak melihat dari segi skop seni bina Islam ni, okey, seni bina Islam ni kita boleh lihat dari segi masjid. Okey, di masjid, kemudiannya kita lihat juga pada beberapa bangunan lah yang bercorakkan Islam dengan mempunyai ciri-ciri tertentu. Okey, dan kalau kita cerita tentang masjid, okey, seni bina Islam ni starting daripada mana? Okey, starting bermulanya dari pembinaan Masjid Quba. Okey, Masjid Quba yang telah dibina pada zaman Nabi Muhammad SAW. Okey, so ketika itu pada zaman baginda, masjid ni dia berfungsi sebagai tempat beribadat, tempat sembahyang lah, ya, dan menyampaikan segala maklumat. Itu kegunaan masjid ketika itu. Right? Dan masjid tertua ini, iaitu Masjid Quba ini, telah menjadikan model pembinaan masjid yang lain lah dan diteruskan sehingga kini. Okey, so itu dari segi pengenalan tentang seni bina lah dalam tamadun Islam. Okey, so kita lihat pula apakah ciri-ciri seni bina Islam. Okey, ciri-ciri seni bina Islam ni dia ada 5. Okey, yang pertama, seni bina Islam ni mestilah berunsurkan luahan perasaan. Okey, luahan perasaan yang
hening. Hening tu macam sayu, senyap, okey? Dan kemudiannya dalam keadaan yang aman. Okey. Ciri kedua adalah mempunyai ruang cahaya. Okey, mesti ada ruang cahaya masuk. Okey, kerana untuk keselesaan beribadat. Maksudnya awak tak adalah sembahyang dalam gelap. Awak tak adalah dengar ceramah agama dalam gelap, sebab cahaya itu memberikan peranan penting lah dalam segala pelaksanaan pekerjaan kita untuk beribadat. Okey, yang ketiga, terdapatnya memisahkan ruang, di mana pemisahan ruang antara lelaki dan juga perempuan, lelaki dan juga wanita. Adanya ruang. Maksudnya di bahagian depan masjid tu adalah ruang untuk lelaki, belakang pula ditutup dengan tirai untuk ruang perempuan. Okey, dia tak boleh sekali. Right. Dan yang keempat adalah binaannya mesti kokoh, selamat dan juga tahan lama. Bukan untuk kegunaannya 2-3 hari je teruntuh. Tak ya. Binaan dia mesti selamat, mesti tahan lama. Okey, boleh faham ya? Dan yang terakhir adalah ruang bentuk dia, reka bentuk dia sesuai dengan iklim setempat. Contoh, kalau dekat kawasan padang pasir, tengah-tengah panas tu, kalau kamu tutup semua macam igloo, tak sesuai lah, tebal ya. Sebab cuaca panas, jadi bila awak buat rumah macam igloo, masjid macam igloo, dia merangkap haba. So tak selesa untuk beribadat. Faham ya? Dia mesti rekaan tu mesti ikut cuaca, ikut iklim kawasan tersebut. Okay, so kita lihat satu persatu binaan kesenian yang ada dalam tawarikh Islam. Okay, binaan pertama dapat dilihat melalui menara dan juga mihrab serta mimbar. Okay, dekat masjid, mana-mana masjid, okay, dia akan ada menara lah. Ada menara, ada mihrab, ada mimbar. Okey. So seni bina Islam ni telah memperluaskanlah bidang seni menara. Ya, menara ni dibina dalam bentuk tirus. Tirus dan juga tinggi. Tirus dan juga memuncak dengan tinggi. Kenapa kena buat macam tu? Sebab untuk memastikan laungan azan didengari dari jarak yang jauh. Kalau kita biasa dengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. So maksudnya bukan dekat dalam masjid tu je dengar. Di luar, di kawasan luar masjid pun dengar dengan jarak yang jauh. Okay, contoh 4 km, 3 km masih lagi dengar azan tersebut. Okay. So yang kedua, mihrab. Okay, mihrab yang ini ya, mihrab. So apa fungsi mihrab ini? Fungsi mihrab ni sebagai penanda arah kiblat. Di mana kedudukan kita nak sujud. Kiblat ya. Dan juga menjadi satu daripada elemen penting dalam sesebuah masjid lah. Di mana kedudukan kita nak menghadap ke arah mana. Dan inilah fungsi mihrab. Ya. Dan yang ketiga, mimbar. Ini mimbar. Siapa biasa tengok TV1, time solat Jumaat tu ada seorang ulama ke imam ke akan ada berdiri di atas ni. Apa fungsi mimbar? Okey, fungsi mimbar ni adalah digunakan oleh imam untuk membaca khutbah ataupun syarahan lah. Khutbah dalam bahasa Arab, syarahan kita tahu kan percakapan, itu penggunaan bahasa Melayu dia lah ya. Okey, ini gambaran yang ditunjukkan di kawasan Masjid Sultan Hassan, Madrasah Kahirah. Ini kedudukan dia, ada mihrab, ada mimbar. Di luar tu ada menara. Okey, yang memberikan kedengaran untuk laungan azan tu sampai keluar kawasan masjid. Okey, so kita pergi yang kedua. Okey, dalam seni bina Islam juga dia menggalakkan perhiasan yang indah, yang cantik. Ya, kerana tamadun Islam ini juga menghasilkanlah bentuk bangunan yang indah, kubah yang menarik, arca yang mempersonalkan serta seni khat dan juga ukiran yang menakjubkan. Awak nampak tak keliling ni? Ini adalah kubah-kubah, bukan kubah lah, kira macam lukisan arca seni khat yang telah diukir dengan kalimah-kalimah tertentulah, contohnya Allah, Muhammad dan sebagainya ya. Okey, dan ukiran menjadi lebih berseni apabila dihiasi dengan kaca yang bertatahkan batu permata. Okey, dekat sini ada diletakkan batu permata. So nampak lebih berkilau lah. Okey.
dan fungsinya adalah untuk mewujudkan rasa tenang sebagai pelengkap kepada binaan dan memperlihatkan adanya keunikan seni bina Islam. Alright, so ini merupakan antara hiasan dalaman di kawasan Masjid Putrajaya, Malaysia. Okey, cantik kan? Tenang aja kita nak solat ke apa. Alright, so yang ketiga, seni bina tamadun Islam ni juga kita dah boleh lihat pada keunikan reka bentuk bangunan itu sendiri ya. So bentuk pertama kita lihat pada pintu. Pintunya adalah berbentuk melengkung. Nampak ni, melengkung. Ya, melengkung. Kenapa melengkung? Sebab lengkung tu, yang ini, lengkungan ini ya, melambangkan perasaan hormat dan tunduk menjemput masuk ke dalam masjid ataupun institusi tersebut lah. Macam kita orang tengok orang Jepun tunduk, melengkung kan? Itu menunjukkan rasa hormat lah ya. Dan yang kedua, identiti unik yang ketara adalah dari segi aspek penggunaan air dan juga cahaya yang berfungsi untuk menimbulkan kesan dari segi penampilan ruang ya. Ruang-ruang cahaya ni digunakan lah, nampak ni. Nampak? So memang kita rasa tenang, ada kesan lah di sebalik penggunaan ruang-ruang tersebut. Right? So ini gambaran di Masjid Cordoba, Spanyol. Okay, ini di Istana Alhambra, Spanyol. Okay, kita pergi yang seterusnya. Dari segi seni bina Islam ini juga kita lihat melalui dari segi reka bentuk iklim. Kenapa kena ikut reka bentuk iklim? Macam saya cakap tadi lah, kena ikut keadaan cuaca kerana seni bina Islam ini juga menerima budaya setempat dan disesuaikanlah ikut faktor geografi. Mesti ikut faktor geografi ya. Dari segi bentuk muka bumi, cuaca, keadaan angin dan juga suhu ya. Seni bina di Nusantara ni dia mempunyai tingkap yang sangat tersusun ya, dengan jumlah yang banyaklah sebab keadaan dia panas dan juga lembap. Jadi kena mempunyai tingkap yang banyak ya. Fungsi tingkap yang banyak ni adalah untuk penyejukan dan juga pengudaraan lah, supaya cahaya senang keluar, udara pun masuk senang dan keluar dengan keadaan melalui tingkap, mewujudkanlah dalam keadaan masjid itu kita panggil tak terperap. Maksudnya suhu tak tinggi dalam kawasan masjid dengan adanya penggunaan tingkap tadi. Okey, ini contoh masjid yang ada di Malaysia iaitu Masjid Tengkera, Melaka. Ya. Dia mengikut cuaca, mengikut iklim setempat. Alright. So, selain daripada itu, seni bina tamadun Islam ini juga dapat dilihat melalui elemen estetika. Estetika ni apa? Saya selalu sebut estetika, nilai-nilai kecantikan lah ya. Okay. So seni bina Islam ni dia menggalakkanlah penghayatan nilai estetika itu sendiri. Right? Binaan bangunan ini telah diperindahkanlah dengan ukiran arabes. Apa itu arabes? Iaitu corak hiasan pada catatan, ukiran kayu dan seumpamanya yang bermotifkan tumbuh-tumbuhan, haiwan ataupun manusia yang disusun dalam garisan bersegi, bergeometri atau berlengkok-lengkok lah, dan juga awan larat. Ni keadaan, nampak tak? Macam bentuk daun ni. Ya, ini adalah nilai ukiran arabes ya. Dan juga bukan saja ukiran arabes ya, pembinaan bangunan ini dia juga memperlihatkan tentang motif kaligrafi. Okey, kaligrafi ni seni khat yang tulis macam Arab kan, tu kaligrafi ya. Dan selain pada motif kaligrafi adanya geometri. Ni geometri awak tahu kan, macam awak belajar matematik kan, bentuk geometri dan juga bentuk cakrawala. Cakrawala ni adalah bentuk bintang-bintang di langit. Okey, contohnya ada bentuk bulan, bentuk matahari dan sebagainya lah ya. Dan fungsi mereka buat nilai elemen estetika ini adalah untuk memberikan keselesaan dan ketenangan. So sambil beribadat, lihat pula seni bina yang ada ukiran macam ni, kita rasa tenang lah ya. So ini adalah motif geometri di kawasan Abu Dhabi ya. Jadi, kita pergi yang seterusnya. Okey, seni bina Islam ini juga
selain daripada ikut iklim setempat, dia juga ikut budaya tempatan. Bukan saja ikut cuaca, kena ikut budaya. Kenapa budaya? Kita kena faham seni bina tu dia mengikut budaya sesebuah kaum. Okey, contoh pertama, saya bagi contoh dekat sini, Masjid Huang Shangxi, China, di negara China, di mana binaan dia ni adalah diambil ataupun ubah mengikut daripada rumah tradisional ya, bentuk tradisional, nampak tak? Bumbung dia ni dalam gambaran ni ada bumbung dia, bentuk tradisional ya. Selain pada tu diambil dalam bentuk kuil dan juga istana ya. Biasa kan tengok istana tanah kawasan dekat China tu, bentuk bumbungnya sama tak dengan masjid ni? Sama ya. Okey. So, selain daripada Masjid Huang Shangxi China di Guangzhou ya, Masjid Niuji Beijing dan juga Masjid Zhenjiaoxi di Huangzhou pun sama jugalah dalam bentuk keadaan yang seakan-akan rumah tradisional, kuil dan juga istana. Right? So kita pergi contoh seni bina yang mengikut budaya setempat adalah di Masjid Sultan Ahmed ya, di Turki. Okey, di mana dekat Turki penggunaan kubah dia adalah menjadi struktur utamalah. Ya, struktur utama bumbung yang ditemui di masjid-masjid lah pada zaman Turki Ottomaniyah. Right? Contohnya Masjid Sultan Ahmed ni, iaitu dikenali sebagai Masjid Biru, yang ada ruang solat yang telah ditutupi dengan kubah dan setengah lingkaran lah daripada ini. Dalam gambaran ni awak boleh lihat ya. Okey, walaupun kecil tapi saya harapkan awak nampaklah gambarannya. Alright. So dikeliling masjid ni, dengan kita panggil dia sebagai menara. Okey, di sisi masjid dia di Turki ni ada banyak menara diletakkan di sisi masjid. Apakah fungsi menara tersebut? Adalah untuk keselamatan dengan memperkukuhkan sistem struktur daripada rentangnya yang lebar. Kedudukan dia ni memang lebar lah. So dia memerlukan lingkaran dan juga menara di setiap sisi masjid. Okey, yang terakhir, siapa pernah tahu cerita cerita macam Hindustan ya? Awak biasa kan tengok keadaan istana dia, lebih kurang sama juga masjid kat sana, right? Di mana adanya binaan pintu gerbang yang besar. Okey, pintu gerbang dia dalam keadaan yang besar. Yang inilah pintu gerbang dia. Okey, yang ini pintu gerbang besar, keadaan dia besar. Alright. Dan binaan pintu gerbang yang besar ini adalah berfungsi untuk sebagai pintu masuk utama. Okey. Dan ciri masjid di India ni kita nak senang kenal kerana penggunaan dia punya bumbung tu bumbung dia dalam kira macam bentuk bumbung tu adalah bentuk ala-ala bawang. Dan juga mempunyai lekung yang menirus. Yang ni. Awak nampak tak yang ni? Ni. Bentuk bawang dan juga keadaan ni adalah menirus. Ya. So, ini adalah gambaran di Masjid Moti, India. Ya. So, kan kita biasa dengar negara India ni terkenal dengan rempah ratus, negara India ni terkenal dengan tanaman bawang. Ya. So, kita boleh gambarkan masjid kat sana pun dalam kubahnya berbentuk ala-ala macam bawang lah, dan juga lengkung yang menirus. Okay. So, kita dah habis untuk bab 8. Right? So, secara kesimpulannya yang boleh saya simpulkan di sini adalah masyarakat Arab itu sebenarnya adalah sangat kira macam Arab jahiliah lah, yang tak mengamalkan langsung adat agama Islam yang sebenar, ajaran agama Islam yang sebenar. Sehinggalah Islam itu datang, ya. So bila Islam itu datang, dia membawa perbaruan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat Arab itu sendiri, ya. Tambah lagi nak dirancakkan lagi kejayaan tamadun Islam ini adalah dengan adanya kepimpinan Muhammad SAW yang merupakan pesuruh Allah
ya, pesuruh Allah, dan juga diteruskan pula dengan khalifah-khalifah Islam yang lain. Contoh siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar, okey, lagi apa? Ali, Affan dan sebagainya lah. Okey, khalifah. Alright. Dan khalifah-khalifah ini diteruskan lagi dengan khalifah daripada kerajaan-kerajaan Islam yang lain telah membentuklah satu masyarakat yang mana kehidupan daripada dulunya tak terurus menjadi kehidupan yang lebih sejahtera, kehidupan yang lebih baik, ya. Dan tamadun Islam ini sebenarnya telah menyinari dunia ni daripada pelbagai aspek, dari segi politik, ekonomi, sosial. So maknanya apa yang kita ada sekarang ini adalah sumbangan daripada tamadun Islam juga. Contohnya dari segi perlembagaan. Perlembagaan pertama di dunia adalah perlembagaan Madinah yang dibuat oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Bukan perlembagaan daripada Amerika Syarikat. Tu awak kena faham dari segi aspek politiknya. Itu merupakan sumbangan terbesar dalam tamadun Islam. Alright. Dan yang terakhir, Islam ini telah memberikan sumbangan yang sangat besar juga dari segi seni bina, dan seni bina yang dibina itu menjadi warisan dunia sehingga kini. Masih kekal ada sehingga kini. Okay, so kita perlu menghargai segala ilmu, segala sumbangan yang telah diberikan oleh tamadun Islam, oleh masyarakat Islam ini. Kita gunakan ilmu mereka, kita majukan lagi ilmu mereka untuk kehidupan pada masa akan datang. Okay, so saya akhiri kelas kita hari ini dengan ucapan terima kasih kerana sudi mendengar segala celoteh saya dalam video. Okay, sudi membuat latihan. Saya doakan semua pelajar yang melihat, mendengar, menonton video saya lulus dengan cemerlang. Okey, cikgu harap kamu dapat menguasai tajuk yang telah dibincangkan tadi. Okey, sebagai pengukuhan, cikgu akan bagi lagi satu penjelasan berkaitan dengan tajuk tersebut. Okey, ini adalah sebagai pengukuhan terhadap apa yang telah diterangkan tadi. Tolong beri perhatian kepada penjelasan berikut. Dalam channel Cikgu Linda. Okey, hari ini bersama dengan Cikgu Linda di dalam kelas sejarah tingkatan 1. Kita akan belajar tentang tamadun Islam. Okey anak-anak, jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel cikgu ini. Dan cikgu nak ucapkan thank you. Terima kasih kepada anda-anda semua yang telah subscribe channel cikgu ini. Tanda anda menyokong channel cikgu, tanda anda memberi galakan kepada cikgu untuk meneruskan cikgu membuat video yang bermanfaat kepada anda semua. Okey. So, jangan ke mana-mana bersama dengan Cikgu Linda untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan masuk ke subtopik terakhir iaitu 8.5 dan akan lihat sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Seni bina kan menarik kan, seni bina Islam. Okay, kita akan saksikan. Jom kita belajar. Seni bina. Apa dia seni bina? Bidang seni untuk mendirikan bangunan, reka bentuk dan reka letak yang dibina oleh manusia. Okey. Di mana seni bina Islam? Okey, bermula dengan pembinaan Masjid Quba pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana masjid ini dijadikan tempat beribadat untuk menyampaikan segala maklumat. Okey, ini adalah masjid tertua yang menjadi model pembinaan masjid yang lain sehingga kini. Okey, inilah Masjid Quba. Okey, ini adalah gambar Masjid Quba sekarang lah yang telah orang kata dijaga, dipelihara dan masih kekal sehingga kini. Kita akan lihat ciri-ciri seni bina Islam. Okey, ada 5 ciri ya anak-anak. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, binaan masjid tadi ataupun seni bina Islam tadi mestilah kukuh, selamat dan tahan lama.
Okey, rupa, bentuk, okey, dan ruang yang sesuai dan juga dengan iklim setempat. Okey, reka bentuk tadi, masjid tadi mestilah sesuai dengan iklim setempat. Okey, mestilah ada pemisah ataupun ruang di antara lelaki dan perempuan. Okey. Mempunyai ruang cahaya untuk keselesaan beribadat. Dan yang terakhir, ciri-ciri yang terakhir adalah berunsurkan luahan perasaan hening dan aman. Okey, so ingat ya anak-anak, 5 ciri seni bina Islam ini. Seterusnya anak-anak, kita akan lihat kepada pembinaan menara, mihrab dan mimbar, di mana di masjid kita dapat lihatlah seni bina Islam yang dibuat, dibina, mempunyai menara. Menara itu berbentuk tirus dan memuncak tinggi. Memastikan laungan azan tadi dapat didengari dari jarak jauh. Kemudian kita ada mihrab. Mihrab ni inilah penanda arah kiblat dan elemen ni mihrab. Penanda arah kiblat dan elemen penting di dalam sesebuah masjid. Dan terakhir kita ada mimbar. Mimbar ada tempat imam untuk membaca kutubah atau syarahat. Seterusnya kita ada menggalakkan perhiasan yang indah di dalam masjid. Cantik kan? Bentuk bangunan yang indah. Kita ada kubah yang menarik, arca mempersonakan, kita ada seni khat di dalam masjid, kita ada ukiran-ukiran, kita ada batu-batu berlian, batu kaca, pemata yang menghiasi masjid. Kenapa kita ada perhiasan yang indah-indah ini? Supaya kita rasa tenang, dapat melihatkan keunikan seni bina Islam. Seterusnya, menghasilkan keunikan reka bentuk. Reka bentuk ini ada dua. Yang pertama, reka bentuk pintu yang melengkung tadi. Kenapa pintu masjid tu melengkung kan? Macam nampak kat sini. Melengkung. Sini pun melengkung. Pintu masuk melengkung. Nampak kat sini pun melengkung. Sebab melambangkan perasaan hormat dan tunduk. Menjemput ke dalam masjid. Rendah dirilah kita masuk masjid kan. Kemudian, yang kedua, kita ada penggunaan air dan cahaya. Menimbulkan kesan dari segi penampilan ruang. Ni nampak ada air, cahaya di luar. Seterusnya, mempunyai nilai estetika. Binaan bangunan itu akan diperindahkan lagi dengan arabes, kaligrafi, geometri dan cakra wala. Di mana dapat memberikan keselesaan dan ketenangan apabila kita masuk solat, nampak sangat tenang kan, selesa. Kita ada yang terakhir, menyesuaikan reka bentuk dengan iklim setempat. Di mana kat sini yang pertama kita ada faktor geografi. Sebab faktor geografi kita berbeza kan. Kita kena tengok bentuk muka bumi, cuaca, keadaan angin dan suhu. So kebanyakan seni bina di Nusantara ini mempunyai tingkap yang banyak dan tersusun kerana iklim kita panas dan lembap serta hujan. So tingkap ini adalah sebagai penyejukan dan pengudaraan. So ni di antara masjid-masjid yang mempunyai tingkap yang banyak. Cuba tengok kan. Ni masjid ya, masjid lama. Nampak tingkap-tingkap yang ada dibuka. Zaman dulu tak ada aircon. Macam sekarang ni semua masjid dah ada aircon kan. So zaman dulu tak ada aircon. So tingkap itulah sebagai penting dibuat dengan banyak untuk memberikan udara keluar masuk.
Kemudian menyesuaikan seni bina dengan budaya setempat. Budaya setempat. Okey. Pertama kat sini seni bina dibina mengikut kesesuaian budaya. Contohnya kita tengok di negara China. Okey, masjid di negara China mengambil inspirasi rumah tradisional, kuil dan istana. Ini di antara contoh-contoh masjid yang terdapat di negara China. Cantik kan? Menarik masjid-masjid yang dibina kan. Adalah bentuk rumah, ada bentuk kuil, ada bentuk istana. Tapi ini adalah masjid yang dibina di negara China. Ikut seni bina tempatan. Okey. Selain itu, pembinaan kubah. Yang kedua pun sama juga. Budaya setempat kita ada kubah, di mana struktur utama bumbung yang dapat ditemui di masjid pada zaman Turki Uthmaniyah. Contoh ni masjid biru. Okay, ruang solat utama yang ditutupi kubah setengah lingkaran dan mempunyai banyak menara di sisi masjid. Okay, fungsi tadi untuk keselamatan dengan memperkukuhkan sistem struktur daripada rentangan yang lebar. Nampak kan cantik kubah-kubah. Ni di antara contoh-contoh lah yang cikgu ambil kan gambar. Okey. Okey, yang ketiga, bersama juga budaya setempat. Kita lihat masjid di India. Okey, dia bina dengan binaan pintu gerbang yang besar. Okey, sebab pintu gerbang ini adalah pintu masuk utama ke dalam masjid. Okey, ia juga dapat dikenali dengan mudah. Okey, sebab bumbungnya berbentuk bawang. Nampak bawang, macam bawang kan bulat-bulat ni. Okey, dengan lengkung yang menirus. Ini adalah contoh-contoh masjid di negara India. Demikianlah tadi kisah sumbangan seni bina tamadun Islam yang masih kekal. Okay? Dan kita juga masih menggunakan seni seni bina ini sehingga sekarang banyak mempengaruhi idea-idea ataupun rekaan-rekaan yang ada di serata dunia. Itu yang melambangkan imej tak imej Islam. Adanya kaligrafi, adanya kubah kan. Okey, kita dapat lihat daripada sumbangan yang telah kita pelajari sebentar tadi. Cikgu harap anak-anak murid faham tentang topik ini, di mana sumbangan tamadun Islam dalam aspek seni bina, keindahan mereka, keunikan seni bina tamadun Islam itu sangatlah menarik. Okey, cikgu harap video ini bermanfaat kepada anda semua. Okey, cikgu harap sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Baiklah, cikgu harap kamu dapat menguasai tajuk sumbangan tamadun Islam dalam bidang seni bina. Dan cikgu harap kamu dah faham berdasarkan maklumat yang telah diterangkan tadi. Okey. Selepas ini, kamu akan diberikan nota yang mana kamu perlu untuk print dan lekatkan dalam buku. Okey? Kamu print dan lekatkan dalam buku sebagai bahan ataupun evidence untuk tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Seterusnya, kamu akan diberikan latihan secara kuis dan sebagainya. Okey? Tapi cikgu tidak beri dalam video ini, cikgu akan beri di luar nanti supaya kamu lebih mudah untuk melakukannya. Okey, teruskan menyelesaikan latihan dan nota yang diberikan. Okey.